Hai, hai, hai. Sorry terlambat 5 minit. Tiba sakit perut. Hai Amni, Assalamualaikum. Woi, hai kat mana? Nak buat apa? Allah. Okay. Sengit tak? Sebab dia handset kan bawah tu kita cucuk earphone, so dia macam sengit sikit. Assalamualaikum. Hai. Okay, kita tunggu beberapa orang bagi ramai sikit masuk, barulah kita start. Kita start sembang tentang topik malam ni. Okay. Hai, Assalamualaikum. Putri nak join live ke dengan Syira? Boleh send request Boleh kita live sama-sama. Hai Fazrul Izhar, Faiz Azim. Siapa lagi? Cuba komen sikit. Dengar tak suara Syira? Allah. Aku lah. Tak pakai earphone dari tadi. Ya Allah, bertuah punya budak. Dengar tak suara? Hello? Hai. Okay, dengar tak suara Syira? Dengar jelas tak? Suara video ada bunyi bising-bising ke? Clear tak? Hai. Hai Adenin. Hai Azman AMS. Allah. Okay, share pergi group sebab malam ni kita akan sembang tentang topik kenapa still business even dah kerja. So rasanya topik ni ada banyak input dan mungkin akan bagi banyak idea pada ramai orang ataupun insyaAllah bagi manfaat pada ramai orang jugalah, dan tambah yang cuba untuk bisnes. Hai, Assalamualaikum. Clear tak suara Syira? Boleh tak komen suara clear ke tak? Komen-komen kat bawah tu. Hai. Hai Yana. Hai Rin Harrison. Boleh tak share pergi group? Alright. Okay, clear Alright. Okay, thank you. Okay, kita share. Terima kasih Azman sebab share. InsyaAllah moga ada pahala, ada jariah kita bila kita share untuk manfaat. Clear habis bak hang. Terbaik. Terima kasih sebab share. Okay, kita tunggu dalam 10 orang. InsyaAllah kita start. Okay, bagi start tu, bagi ada mukadimah sikit lah kan. Hai Amirul Rashid. Jual po ni, kobau ko. Tak joy. Malam ni kita tak joy apa-apa pun. Topik macam ni sangat bermanfaat. Kena share. Terima kasih. Ding. Okay, alright. Keep on sharing sebab insyaAllah bila korang share, korang dapat manfaat, orang lain dapat manfaat, Syira dapat manfaat. Dan insyaAllah bila kita share kita dengan niat untuk bantu orang lain, kita dapat pahala insyaAllah. Okay. Syira ketak sebenarnya, tak tahu malam ni kenapa ketak. Rasa berdebak. Tak tahu, mungkin sebab tajuk, mungkin sebab entahlah sebab apa, tapi memang rasa ketak sangat, tiba-tiba jadi takut malam ni. InsyaAllah dengan sokongan dan komen-komen support daripada korang, InsyaAllah Syira akan deliver yang terbaik lah. Okay, kita tak nak sia-siakan masa kita dengan benda-benda yang tak berfaedah. Oh, dapat duit. Kalau semua orang nak duit, susah jugalah. Tapi insyaAllah lah Syira boleh bagi
gift. Okay, at the end Syira akan pilih orang untuk bagi gift siapa yang share banyak, dan Syira akan PM orang tu. Okay, pastikan korang bila Syira share tu, korang tulis lah apa yang korang belajar daripada apa yang Syira share ni, insyaAllah. Okay, Syira akan bagi gift. Jangan tanya gift tu harga berapa pula InsyaAllah ada something yang korang akan dapat lah ujung share ni. Mungkin seorang, mungkin 2 orang. InsyaAllah ada rezeki dapat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Syira okay, Syira umur dah 27. So basically Syira dah kerja dalam 3 tahun, 4 tahun. Dah masuk tahun keempat ya, 2017, 18, 17, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, tahun kelima Syira bekerja. So, means Syira dah kerja 2 tempat dah. Okay, tempat pertama basically Syira start kerja 2016. Ya ke 2016? Ya, 2016. Syira kerja dekat TM. Habis degree, Syira dapat kerja dekat TM sebagai customer service. So Syira cerita dulu macam mana Syira start kerja, and then Syira akan cerita macam mana, kenapa walaupun Syira dah kerja dengan gaji yang Syira dapat sekarang ni, Syira still buat business. Sebab kadang orang rasa business tu adalah option orang yang tak ada kerja, betul? Kan? Okay, so Syira nak cerita, Syira kerja dekat TM sebagai customer service selama setahun, customer service bahagian teknikal. So basically orang akan call Syira untuk bagi tahu yang internet dia orang tak dapat, modem dia orang rosak, internet putus-putus, dan Syira yang akan selesaikan masalah internet tu selama setahun. Tapi biasalah bila kita kerja dengan orang ni, kita ada shift dan kita ada masa dia tertentu. So kita nak business sangat terhad lah. Kita kena curi-curi nak business tu. And then Syira berhenti kerja tu sebab Syira rasa Syira tak tahan, sebab kerja kat sana sangat overload. Call dalam satu hari sangat banyak, kadang sampai 50-67 call. Dan kita kena handle semua customer lah. Kadang customer marah-marah. And then Syira bertahan 1 tahun kat sana, and then Syira, Waalaikumsalam, terima kasih sebab join. So setahun Syira bertahan kat sana. Alhamdulillah, walaupun banyak kali menangis semua, Syira still bertahan. And then Syira dapat kerja dekat tempat kerja sekarang lah, logistik, company logistik. Company ni Alhamdulillah dia tak ada shift sampai malam macam kat TM dulu. Dia shift dia 9.30 sampai 6.30. And then kerja dia, selagi kita tak habis kerja untuk hari tu, kita kena habiskan. Contoh email, okay, Syira buat booking untuk logistik. Booking untuk logistik ni maksudnya kapal. Kalau kapal tu dia nak naikkan barang-barang dia atas kapal, nak pergi ship pergi China ke, nak pergi US ke, Syira yang akan uruskan. Syira kena check dulu ada tak space dalam kapal, tarikh bila, dia ada buat bayaran ke tak, and then baru Syira boleh lepaskan untuk kapal tu. So kadang paling lama pun Syira dalam satu hari tu kerja sampai pukul 12. Syira pernah stay dekat office sampai pukul 12. Which is kita dah guna hampir seluruh kudrat kita untuk company tu. Maksudnya kita OT lah kan. Tapi at the end of the day, gaji kita tetap sama. Gaji kita tetap sama. So semua ni bagi Syira, buat Syira stress lah. Syira nak kata stress, tak suka kerja bukan, tapi Syira rasa macam aku bagi 100% aku punya tenaga, 100%, 200, 300 memang 100% fokus aku dekat kerja ni, tapi apa yang aku dapat takat tu je. Maksudnya dia tak bayar setimpal dengan tenaga kita. Maksudnya macam kau buat lebih kau dapat lebih, tak, dia still gaji kita dekat situ. Itulah nama dia, kita kerja bergaji, kita ada fix. Ejen custom apa tu? Ali Su. So bila kerja macam tu buat Syira rasa macam penat.
Tapi pada masa sama, Syira nak masa Syira sendiri. So basically Syira dah start dari sekolah lagi. Syira memang dah berniaga. Berniaga tu dah jadi macam passion Syira. Even Syira dah kerja pun, Syira still berniaga juga. Berniaga produk-produk orang lain apa semua kan. So sampai sekarang Syira rasa Syira kena bagi lebih untuk family. Sebab Syira kerja, contohlah gaji Syira dalam dalam 2,000 lebih macam tu. Family kita, kita ada benda nak bagi kat family juga kan. Bukan untuk kita seorang. Kita dah bayar bil apa semua. Berapa je yang kita boleh bagi kat family? Berapa je masa yang kita boleh spend untuk family? Kita nak pergi, nak balik kampung, kita kena apply cuti. Nak bagi duit kat mak, kita kena catu. Itu bagi Syira rasa macam Syira tak bebas dalam hidup Syira. Syira nak satu kepuasan, kebebasan bila Syira dah buat lebih, Syira nak dapat lebih. So basically Syira anak pertama daripada 6 orang adik-beradik. So family Syira kat kampung, kampung tu agak pendalaman lah. So kalau boleh Syira nak bagi kehidupan yang terbaik untuk family Syira. Abah niaga roti canai. Sekali dengan ibu pun, ibu jual niaga roti canai sekali dengan abah lah, dengan nasi lemak apa semua. So sebagai anak, kalau boleh sampai ke tahap sekarang, Syira kalau boleh Syira tak nak dah sebenarnya. Tak nak dah tengok ibu dengan abah berniaga sampai ke saat sekarang. Sampai Syira umur 27 tahun pun dia orang masih berniaga, bekerja sama macam dia orang tengah besarkan Syira yang umur 1 tahun. Dia orang dah start berniaga. Roti canai tu start daripada Syira baby. Means macam tak ada perubahan. Kalau boleh Syira, bila dia dah besarkan seorang anak, anak tu dah sekolah, dah kerja, dah boleh earn duit sendiri, at end rasa macam aku tak contribute apa-apa dekat family. Sedangkan mak ayah kita dah besarkan kita. So kita pula sampai masa kita pula balas jasa dia orang yang dah penat dah besarkan kita tu. So antara sebab kenapa Syira business juga, even Syira kerja, the big why, sebab turning point dan kebengangan Syira yang paling sebenar sebab bisnes ni adalah sebab family lah. Sebab Syira punya attachment kepada ibu dengan abah tu sangat kuat. Maybe sebab Syira anak pertama. So sebenarnya rumah yang kami duduk sekarang ni adalah rumah peninggalan Tok Wan. Ya betul Syahrul Ibrahim. Saya rasa sakit dengan apa yang boleh bagi dekat family kalau kerja dengan orang. Sebab bila kita kerja dengan orang, kita rasa kita dah hidup kita dah dengan tempat kerja tu je. Rasa macam baik aku tidur je kat tempat kerja ni, tapi still gaji kita banyak tu je. Korang. So Syira rasa macam buat masa sekarang ni memang kita kena kerja lah. Tapi pada masa sama, bisnes tu sebenarnya Syira punya passion. Syira kalau boleh Syira nak bisnes ni, Syira tak nak terikat dengan orang. Okay. So family Syira balik duduk kat Pahang tu atas permintaan Tok Wan. So rumah kami yang kami duduk tu adalah peninggalan Tok Wan, arwah Tok Wan. Tok Wan panggil kita orang dari Kedah balik Pahang dan jaga Tok Wan kat rumah tu. So rumah yang Tok Wan buat tu, dia buat setengah je, dia buat bahagian dapur saja. So bila bahagian dapur saja memang besar, tapi rumah tu tak habis. So kalau orang datang ke rumah Syira, orang tak nampak tu rumah. Orang tak nampak macam dia orang nampak rumah ke tak. Dia orang nampak macam dinding je. Bila dia orang pusing ke sini baru macam oh rumah rupanya. So Syira macam kesian sangat kat abah, dengan ibu. Kadang-kadang bila rumah tu kalau hujan, angin, rumah tu tempias, bocor, masuk sana zinc tercabut. So kami tak ada kemampuan nak buat zinc, nak tampal sana tampal sini. Hai Dora, terima kasih sebab join. So rumah kami tu macam mana Syira kesian lah. Syira tak dapat nak contribute banyak pun. Dengan gaji Syira sekarang, dengan keadaan kita punya tanggungan lagi, bil-bil lain lagi, ada komitmen lain lagi, kita dapat bantu mak ayah sikit je. Kita just boleh bagi sikit je. Rasa macam ya Allah, apa aku buat ni? Syira dah besar kot.
macam ni je ke? Mak ibu still sama macam hang tengok masa hang darjah 2, darjah 3 sama. Still penat untuk hampa macam tu Syirah rasa. So Syirah rasa macam memang nak buat rumah tu. Kadang Syirah rasa macam biarlah gaji ni aku bagi 100% kat ibu abah pun tak apa. Tapi tak boleh nak buat macam tu sebab kita ada komitmen sendiri kan. Komitmen bil PTPTN apa semua. So memang asyik fikir pasal ibu abah je. Macam pasal rumah. Kalau hujan macam mana ni zinc tercabut. Sebab abah yang buat rumah tu dengan keadaan tak cukup duit. Dia just letak je zinc dengan batu-batu bata. So kalau angin datang kuat, tercabut zinc tu. Boleh bayangkan tak betapa bahayanya benda tu. So kami tak nak fix benda tu secepat mungkin. Sakit kepala. Sorry. Kalau emosi sikit sakit kepala. So tu big why Syirah yang pertama. Sebab Syirah bisnes, Syirah nak buat rumah kat abah. Kalau Syirah kerja, okay, Syirah kerja dengan gaji 2,000, Syirah boleh ke buat rumah abah? Syirah boleh ke buat rumah abah? Okay? Syirah tak bukan boleh. Syirah takkan dapat duit yang banyak ataupun impian yang tinggi tu bila Syirah still kerja. Syirah tak boleh buat macam tu. So yang kedua, Syirah nak beli kereta untuk abah. Sebab kereta abah selalu dah rosak. So ni secara personal lah. Sebab Syirah rasa banyak benda yang Syirah nak buat bagi kat family, Syirah tak boleh buat bila Syirah bekerja semata-mata. Syirah tak boleh bagi apa. Syirah rasa macam Syirah tengah tengok je. Syirah boleh bagi berapa je duit. Dan bukan bagi kereta. So Syirah nak bisnes sebab Syirah betul-betul nak tolong family. Okay. Kereta abah banyak kali rosak. Dan abah pernah rosak tengah malam, pukul 10 malam. Dekat tengah-tengah jalan. Jalan kat Pahang ni bahaya sikit tau. Sebab jalan kiri kanan hutan. Tengah-tengah jalan dia berhenti, rosak. Dan abah tak bawa handset. Abah memang sejenis tak bawa handset. Dia tak bawa handset. Cuba bayangkan. Tak silap berapa berapa kilometer 10 kilometer ada. 10 ke? 10, 8 kilometer adalah. Dari rumah pukul 10 malam. Tengah jalan raya besar. Kiri kanan hutan. Dia jalan sorang-sorang. Balik rumah. Sakit kepala fikir. Kereta abah memang selalu rosak. Syirah rasa macam Syirah tengah bergadai nyawa bila Syirah still bagi abah guna kereta yang sama. Walaupun dia asyik perbaiki, asyik hantar pomen, hantar bengkel, tapi end up sama je. Boleh guna dalam seminggu, lepas tu jadi balik. Lagi minyak rosak, minyak hitam lah apa benda pakai. Bukan minyak hitam, apa benda tak tahulah. Semua pasal kereta. Pahang area Rompin. Okay. So satu lagi sebab kenapa Syirah still business, even Syirah kerja, macam Syirah cakap, ibu abah kan meniaga. Syirah nak sangat ibu abah Syirah berhenti meniaga. Syirah nak minta dia orang stop lah bangun pagi, awal-awal pagi. Stop lah buat nasi lemak, stop lah berdiri dekat periuk tu lama-lama sampai kaki kejang. Stop lah duduk depan penebak roti canai tu sampai nak pitam. Macam stop lah bangun pagi-pagi. Macam stop lah. Syirah tak sanggup dah nak tengok. Sebab selama 27 tahun itu yang Syirah tengok. Syirah tengok keperitan. Syirah tengok keperitan dan Syirah biar orang tu mak ayah kita dalam kepenatan. Mungkin kepenatan. Dia orang dah penat tapi dia kena buat juga sebab dia nak sara anak-anak. Syirah anak pertama, umur 27. Syirah ada adik lagi 27. Adik Syirah 20 berapa 27, 26, 25, 24. 4, 5, 26, 27. Adik Syirah 24. Lepas tu 20. Lepas tu yang lain bawah-bawah semua lelaki, sekolah lagi. Semua tu ibu kena tanggung. Ibu adik nombor 2 dah kahwin. Adik nombor 3
tak kerja sebab PKP ni. Dia bekerja kat butik, dia stop kejap lah. Tapi adik-adik lain lagi. Dan sekolah kami, sekolah adik-adik sangat jauh. Sangat jauh daripada rumah, ya Allah. Kalau ibu naik motor pergi ambil adik, kalau hujan renyai, ibu sampai rumah dalam keadaan basah. Basah lencun. Syira tiap-tiap hari fikir macam mana Syira nak buat lagi, Tapi itulah kita ada macam mana cakap, ada kekangan sebab pada masa sama kita kerja, pada masa sama kita bisnes, tapi memang kita kena push 100% lah bila kita bisnes, bila kita kerja sambil bisnes, kita memang kena curi masa, memang kena disiplin, memang kena planning semua benda kita nak buat. Kalau tak, bisnes tak terjadi, badan kita, fikiran kita semua kat tempat kerja, pukul 11 baru siap kerja, lepas tu terus masuk tidur, esok sambung balik start benda yang sama. Sangat penat. Sedangkan apa yang kita nak, impian kita tak tercapai. Faham tak? Kita ada benda yang kita nak buat, kita ada tujuan kita yang kita nak, tapi sebenarnya kita tengah buat benda lain. Benda lain yang kita tahu bila kita buat benda tu takkan pergi ke mana. Tak ada orang kaya bila dia takat kerja dekat jadi customer service, dia jadi kaya raya. Tak ada orang simpan duit gaji dia 2,000 selama 2 bulan tanpa pakai, 2,000 selama 12 bulan tak pakai, dan jadi kaya raya sebab dia tak guna duit gaji dia selama 2,000 selama 12 bulan. Tak ada orang gila buat macam tu. Hanya orang yang berbisnes je dia ada kebebasan untuk buat apa yang dia buat bila dia 100% bagi energi dia pada kerja yang dia buat. Dan dia dapat lebih bila dia kerja lebih. Bila kau kerja macam nak gila dekat tempat kerja orang, dari pukul 9 pagi sampai 10 malam, at the end gaji kau dalam 3,000 macam tu. Sebab sepatutnya kau dapat lebih daripada tu. Rasa apa? Rasa macam aku kerja dah macam nak mampus, tapi tak dapat sepatutnya apa yang aku dapat. Okay. Syira sebenarnya nak bagi hampa nampak tau. Hampa kadang-kadang kita lah sebenarnya, kita sebelum Syira ada ni, kadang-kadang orang tak nampak yang sebenarnya hidup dia pun tu ada impian. Ataupun dia pun just hidup semata-mata hidup. Macam okay, aku dah habis belajar, sekarang ni aku dah kahwin, aku ada dapat kerja, cukup. Hidup aku dah cukup. Dia rasa macam semua dah cukup. Sedangkan sebenarnya tak cukup ke. Sebab selalunya orang yang ada kebengangan besar dan ada permintaan lebih dan ada rasa nak buat lebih daripada apa yang dia ada sekarang adalah sebab dia ada impian. So cuba tanya diri sendiri, ada impian tak? Ada impian apa-apa tak? Sebab hanya impian yang akan membuatkan hampa akan keluar daripada apa hampa tengah buat sekarang ni. Kalau hampa tak ada impian, hampa akan rasa apa yang hampa buat ni cukup dan hampa tak akan rasa nak buat apa-apa. Walaupun hampa tahu hampa duit tak cukup. Walaupun hampa pergi kedai, hampa rasa macam hak ni tak boleh beli, mahal 2,000, hak ni tak boleh beli. Lah kali ambil hak ni RM15 boleh ambil. Tu maksudnya kita tak bebas apa-apa lagi. Kita masih terkongkong, kita masih tak ada kebebasan lah. Kita just stay level yang kita nak stay. Sedangkan sebenarnya kita boleh keluar daripada keadaan tu. OT ada. So kalau Syira kerja OT 8 jam, Syira akan dapat voucher RM100 Ion. Sampai sekarang Syira terkumpul voucher Ion terkumpul 2,000 lebih. 2,000 lebih voucher Ion yang Syira kumpul. So bila 2,000 lebih terkumpul tu tak beli apa-apa lagi. Sebab nak pergi Ion, nak pergi beli barang tu macam tak ada sebab pula nak pergi beli barang kat Ion. Impian nak pergi syurga, boleh sangat. Baguslah Alisu ni impian nak pergi syurga. Maksudnya impian nak pergi syurga tu besar, memang besar impian nak pergi syurga, tapi sementara kita nak pergi syurga, banyak jalan kan, banyak jalan kita boleh pergi syurga. So sementara
dalam pada masa sama kita nak pergi syurga, kita fikir apa yang kita buat kat dunia ni boleh membawa kita bawa pergi syurga. Selain daripada kita solat, puasa, jaga mak ayah. Selain daripada tu, Syirah ada rasa tanggungjawab yang sangat besar sebab Syirah anak pertama, dan tak kisah anak pertama ke, anak kedua ke, still kita akan rasa bertanggungjawab pada mak ayah. So Syirah nak bagi manfaat, Syirah nak tubuh badan Syirah, seluruh hidup Syirah bagi manfaat kepada ibu abah, dan pada masa sama Syirah nak bagi manfaat pada orang lain. Sebab macam mana banyak lagi orang kat luar sana, mereka tak tahu macam mana mereka nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Means mereka tak tahu bisnes tu apa, nak cari kerja tak ada kelulusan SPM pun tak ada, mak ayah sakit, nak bisnes tak reti. Mereka tahu bisnes tu kalau nak nego kena ada duit, kena ada modal, aku duit pun tak ada, duk jaga mak ayah lagi. Faham tak? Kita nak bagi manfaat pada orang yang lebih besar lagi. Dia bukan limit pada satu benda je. Maksudnya kalau ada mak ayah, nak fokus kat mak ayah dah. Syirah punya impian sangat besar. Syirah nak buat nak happykan mak ayah. Syirah nak bagi apa saja yang family nak tu Syirah boleh bagi. Dan pada masa sama Syirah nak reach orang-orang yang yang dalam kemiskinan ni, yang bila kita tanya dia kat rumah ada beras tak ada. Yang sampai teratur tu sebenarnya bila kita tanya pernah menjual ke, pernah bisnes apa-apa ke, jual barang, macam saya tak jual lah sebab saya tak ada modal. Dan dia pun tak terdedah dengan apa-apa, tak ada lah dropship ke tak dropship, dia pun tak erti. Masih ada orang yang tak tahu dan kita tak tolong. Dan Syirah nak reach orang-orang yang macam tu. Syirah nak bantu mereka keluar daripada kehidupan mereka yang macam tu. Dan kalau kita ni ada peluang untuk jadikan mereka boleh ubah hidup mereka, kewangan mereka dengan kerajinan mereka, why kita tak tolong? Dengan kata-kata semangat kita yang mereka sebenarnya boleh ubah kata family mereka dengan apa yang mereka buat. Asalkan mereka ada committed nak belajar, why kita tak tolong? Impian sebenarnya besar. Dan pada sama Syirah nak bisnes sebab Syirah nak ada kebebasan masa sendiri. Syirah kerja ni kan Syirah cakap pagi sampai ke malam. Kadang-kadang macam tadi alhamdulillah Syirah boleh balik awal juga. Syirah balik dalam pukul 7 suku sampai rumah. Bubuk semalam ada lagi. So Syirah panaskan bubuk tu, Syirah buat telur masin. Sempat bagi makan, sempat kami makan, sempat jugalah spend masa dengan family, dengan suami. Tapi macam terlepas Syirah balik, pernah balik pukul 9.30 malam baru Syirah balik. Waktu puasa Syirah dekat tempat kerja pun Syirah tak perasan yang dah azan, tak perasan dah pukul 7. Lepas tu tengok dah pukul 8, Syirah tak buka puasa lagi. Sungguh Syirah tengah fokus, dan Syirah macam fokus Syirah nak cepat balik. Sampai Syirah tak tengok jam dekat komputer tu. Rupanya dah pukul 8 dan Syirah tak minum air apa lagi, kurma pun tak ada. So Syirah pergi ambil air dekat water cooler, minum air sikit, siap-siap kerja dalam pukul 9.30. Dan Syirah balik dalam keadaan penat, rasa bersalah dan lapar. Syirah rasa penat, bersalah, lapar. Syirah rasa Syirah macam tengah abaikan suami, tak tahu suami makan apa kat rumah. Maybe orang cakap pandailah suami tu urus diri urus diri dia sendiri sebab dia dah besar apa semua. Tak, ni bukan. Please stop fikir macam tu sebab hang ada tanggungjawab sendiri. So tanggungjawab Syirah adalah sediakan makanan. Syirah nak suami Syirah dapat the best. Dia dapat makanan cukup, dia dapat layanan cukup. Memang agak stres tapi macam mana Syirah suka tempat tu, Syirah suka kerja tu, suka kawan-kawan kat situ. Tapi pada masa sama kerja tu sangat lama. Dia membuatkan kita tak boleh bangun selagi kerja tak siap. Macam tu lah. Kalau lambat sikit susah. Kalau lambat sikit benda tu akan efek productivity apa semua.
And then kita kerja berkumpulan tu sangat kena committed lah kerja ni. Sebab kerja ni setiap masa masuk. Email sentiasa masuk, booking sentiasa masuk. So Syira rasa macam Syira bersalah sangat dekat suami tu. Baru ada suami, belum ada anak. Kalau ada anak Syira tak tahulah macam mana. Macam kita, masa kita tak ada dengan family. Rasa macam berdosa lah. Lepas tu kebebasan pilihan pun tak ada. Kita tak boleh nak pilih kita nak buat apalah. Kita nak balik kampung pun kita kena tanya bos tak bagi, tak boleh balik kampung ni, PKP ni. Kita duduk kat rumah pun kita nak spend time raya dengan family dengan suami kat rumah, ataupun kawan nak datang ke kan, kawan hak dekat tu kan, sementara PKP ni kita tak tahu ni dapat cuti dapat ke tak. Faham tak? Bila kita kerja dengan orang ni tak ada kita tak ada pilihan. Kita bekerja depa dan kita kena bekerja untuk depa, untuk kita punya majikan. Dan duit masih sama. Duit cukup ke tak cukup masih sama. Depa tak fikir kita duit cukup ke tak cukup, kita tetap kena kerja. So that's why lah business adalah pilihan Syira yang utama sebenarnya. Memang kerja tu sebenarnya, kerja hakiki kita adalah kerja pejabat, tapi sebenarnya hati Syira, fikiran Syira semua kat business. Semua kat business. Semua dekat Syira punya business. Rasa macam berhenti kerja jika pilihan dunia akhirat, insya-Allah syurga tepatmu kerana tanggungjawab kepada suami daripada buat semajikan. Syira pernah lah terfikir macam tu. Rasa macam kalaulah benda ni efek macam Syira nak balik kampung, bos tak bagi, ataupun waktu tu Syira kena balik tapi bos tak bagi balik, waktu tu bila sangat-sangat mendesak baru Syira akan berhenti. Syira pernah cakap rasa macam dah penat sangat dah. Waktu tu booking tengah banyak sangat, dan tiap-tiap malam asyik balik lambat. Asyik minta maaf je dekat suami. Syira ni pula bukan jenis seorang yang macam outspoken tu. Outspoken juga, tapi Syira ni rendah diri. Syira tak nak susahkan orang. So pernah masa yang Syira balik lambat tu, yang lambat gila, satu office tu level kami tu tak silap ada dalam 100 orang tak silap. So 100 ke 60, dalam 60-100 orang macam tu. Level tu sampai pukul 11 satu malam dah tak ada orang dah, sunyi sepi, Pak Gad semua tak ada, tinggal Syira seorang habiskan kerja. Lepas tu Syira tak call husband, tak call pun suami. Syira turun bawah, duduk kat bawah nangis. Dia macam, aku nak balik, aku penat, aku mengantuk, tapi pada masa sama aku tak mau susahkan suami datang ambil. Sebab rumah Syira tingkat 4 tak ada lift naik tangga. So Syira fikir nanti dia dah elok duduk dalam rumah main game, lepas tu macam rasa macam call dia, arwah dia suruh datang ambil pula. So Syira rasa macam Syira bersalah. Syira macam kenapa tak tahulah, kenapa tak urus masa. Syira rasa macam Syira tak urus masa. Kenapa Syira rasa kerja Syira membebankan suami, sedangkan dia okey je, dia tak marah pun. Tak risau. Tak terfikir hantu pun. Sedangkan dia okey je, dia cakap okey nak balik bagi tahu. Tapi Syira yang menangis beria sebab Syira tak mahu susahkan dia. Konflik dia macam konflik kerja dan rumah tangga. Macam tu. Kita nak bagi yang terbaik tapi kita tak ada pilihan. That's why lah, kalau lah kita dapat fokus pada bisnes, insya-Allah kita ada pilihan apa yang kita nak. So bila kita kerja pun tak cukup duit, memang takkan cukup. That's why lah Syira bisnes. Dan sebab bisnes juga boleh bagi Syira peluang perniagaan pada orang lain, manfaat melalui produk dengan servis yang Syira buat. Sebab Syira rasa macam kalau Syira kerja dengan orang yang Syira kerja, Syira buat booking, hujung bulan Syira dapat duit, Syira rasa Syira tak bantu ramai orang pun. Syira rasa Syira bantukan syarikat tu je.
Kat syurga ada tempat kampung. InsyaAllah jika taat kepada suami, percayalah rumah tangga utama memang suami takkan cakap, tetapi dalam hati hanya lelaki saja yang faham. Wah, jangan marah jangan letak tanda seru pula. Adas. So far sekarang ni Syira balik kerja 6, 7 macam tu dah balik. Maksudnya tak ada lah balik sampai tengah malam dah. Sekarang ni booking makin sikit, kerja makin sikit, Alhamdulillah. Dan nampak gaya syarikat pula macam dah nak tutup. So kita tak payah berhenti, syarikat akan tutup sendiri sebab dia nak merge dengan company besar. Maksudnya company Syira dah dibeli oleh company besar, dan company besar tu nak macam ni nak downsizing. Macam tu, nak downsizing. So tanpa kita fikir nak nak berhenti pun, bukan senang lah nak berhenti. Sebab kerja ni sumber kita kan buat masa sekarang ni. Lain lah kalau kita ni bisnes dah ada team besar, dia punya income pun dah banyak. Tapi itulah sebab kita start daripada bawah sampai satu tahap, bila kita rasa kita dah boleh berhenti, kita akan berhenti. Okay, hanya orang yang bisnes je faham. Sebab kalau tak bisnes, orang akan rasa macam bisnes tu tak secure. Bila-bila masa akan berhenti. Tapi sebenarnya dengan ilmu kita akan lebih yakin. Selalunya orang tak yakin ni adalah orang yang tak ada ilmu. Dia tak tahu apa dia buat. Bila dia buat nanti salah, nanti gagal, nanti lingkup macam mana. Tu maksudnya orang yang tak ada guide. Sebab orang yang tahu apa dia buat, dia tak akan takut. Sebab dia tahu mana dia akan pergi. So dengan bisnes juga Syira rasa Syira dapat tolong ramai orang. Sebab macam ni macam Syira meniaga, bisnes Syira adalah kuku. So Syira punya aim dalam kuku ni, Syira nak bantu ramai lagi orang yang tak ada bisnes ataupun dia tak reti berbisnes. Dia orang rasa macam susah sangat nak bisnes tu. Dia rasa dia nak tambah income family. Ada yang Syira tahu gaji 900 je, 800 je, kerja Pak Agad apa semua tu kan. Tapi dia pun tak ada bisnes, atau dia pun tak ada peluang, ataupun dia orang tak ada ilmu. So Syira nak bantu lebih ramai orang lah melalui apa yang kita ada. Syira nak jadi orang yang bermanfaat. Dia tak nak jadi orang yang macam just hidup sendiri, makan sendiri, dapat apa yang kita dapat tu sendiri, duit tu untuk diri sendiri. Syira tak nak hidup nafsi-nafsi macam tu. Syira bukan orang yang macam okay, aku niaga ni dapat duit, Alhamdulillah, duit ni aku nak ni kat orang untuk beli barang ni. Macam tak. Syira fikir just macam mana nak tolong lagi. Syira nak tolong orang yang ada dalam hati dia ada keinginan nak berubah untuk ubah family dia, ubah kewangan dia. Dan dia ada keinginan macam Syira. Dia ada kebengangan yang sangat besar untuk family dia. Dia ada satu macam ni, satu keinginan yang sangat kuat dalam diri, tapi dia tak tahu macam mana nak ubah benda tu. Yang dia tahu dia boleh nangis, dan dia boleh tahu dia boleh kerja macam kerja gila-gila kalau jadi Pak Gad. Fokus kerja Pak Gad tu, tapi sebenarnya dia tak ada pun dapat lebih daripada apa yang sepatutnya dia dapat. Sebab setiap orang layak dapat lebih daripada tu. Bila dia kerja lebih, dia patut layak dapat lebih. Cuma dengan bisnes je kita dapat ubah hidup kita. Kita boleh dapat lebih daripada apa yang kita boleh dapat dengan berbisnes. Sebab kita takkan kaya dengan cepat ataupun dapat boleh tolong ramai orang bila kita just kerja sebagai pegawai kerajaan, pegawai buat booking ke apa semua, customer service. Tak ada orang dapat income sebanyak 30,000 jadi customer service sebab kerja 24 jam. Mana ada? Tak ada. Company takkan bagi macam tu. Company akan, kita bekerja dengan orang, kita akan ada fix income. Lepas tu kalau kita ada KPI pun, KPI tak kat tu je. 300, 200 macam tu. Faham Sebab kita
impian kita besar. Bila impian kita besar, kita nak buat lebih. Tapi kalau kita tak ada impian dekat dunia ni untuk jadi manusia yang bermanfaat, sebab Allah dah cakap orang yang paling bermanfaat kat dunia ni adalah orang yang bagi manfaat pada orang lain lah. Manusia yang bermanfaat tu. Itulah sebab bagi Syirah bisnes je dapat tolong ramai orang. Kalau tak ada duit, hang boleh tolong orang ke? Boleh ke tolong bagi beras, bagi perlindungan macam Abid Liu buat? Boleh ke? Abid Liu tu ada macam-macam berjenis bisnes tau. Dia ada macam-macam jenis bisnes. Hanya dengan bisnes je kita boleh tolong orang. Kalau tak, memang kita makan sendiri je kita kerja dengan orang ni. That's why lah Syirah business. Sebab Syirah rasa taklah, maybe business tu boleh buat Syirah lebih bekerja kuat dan Syirah dapat ikut hasil yang Syirah bagi, ikut usaha Syirah. Sebab kita akan terbuka dengan lebih banyak peluang tau bila kita bisnes. Sebab kalau kat tempat kerja, kita akan ada peluang naik pangkat apa semua, tapi benda tu kita kena fight dengan ramai orang dan hanya satu position, 2 position, dan mungkin ambil masa bertahun-tahun nak naik. So jalan untuk dapat income bila bisnes ni lagi besar lah daripada kerja. Sebenarnya kalau orang tu dia tahu hidup dia untuk siapa dan dia tahu hidup dia untuk apa dan dia tahu kenapa dan dia tahu hidup dia bukan semata-mata hidup saja. Kalau hidup, takat hidup, kera dekat hutan pun hidup, betul? So kita bukan sekadar nak hidup, makan, tidur, hidup, family. Kita sebenarnya ada tujuan yang sangat besar. Takkan Allah ciptakan manusia ni sia-sia semata-mata untuk hidupkan diri kita. Kita kena jadi orang yang membantu hidup orang lain. Bukan hidup nafsi-nafsi. Kau, aku. Aku hidup aku dah okey, hang jangan kacau aku. Hang susah sendiri. Jangan kacau aku, tak. Kita kena selalu fikir apa yang boleh kita bagi lagi. Apa lagi kita boleh bagi kat mak ayah. Apa lagi kita boleh bagi kat adik-adik. Apa lagi kita boleh bantu orang sekeliling kita yang ada masalah family, yang tak ada, yang kewangan dia tak berapa banyak. Dan kita kena fikirlah, kalau kita minat ke tak minat, kalau dari bisnes tu kita boleh dapat lebih, why not? Why kita tak buat? Why kita tak cuba nak berubah? Ada setengah orang dia cakap dia tak minat nak bisnes. Bisnes memang kena minat, tapi pada masa sama fikir balik. Apa yang kita dah bagi dekat family tu dah cukup ke? Dekat jiran pula, dekat family, dekat diri, dan paling penting kita nak jadi manusia yang berguna tau. Yang bagi manfaat pada orang. So as long kita dapat bagi manfaat pada orang, bukan semata-mata untuk diri sendiri, maksudnya kita dah jumpa dah impian kita. Kita nampak apa yang patut kita buat. Sebab impian Syirah nak tolong orang tu, kadang-kadang duit kita pun tak banyak tau nak tolong orang. That's why Syirah rasa Syirah nak hustle sangat. Syirah nak buat rumah kat ibu. Syirah nak hustle sangat. Nak stopkan ibu abah daripada kerja. Nak stopkan semua tu dan nak tolong ramai lagi orang yang tak bekerja, ibu tunggal, budak-budak yang
tak pandai. Bila kita tengok kan orang yang tak pandai ni tapi dia orang rajin tau. Macam itu, oh akak saya SPM tapi SPM saya tak bagus. So saya nak masuk U pun tak boleh. So saya kerja je lah. Saya kerja je lah Pak Gad ni. Saya kerja je lah potong ikan kat kedai ni. Macam tak cuba nak bisnes ke? Macam nak bisnes macam mana kak? Tak ada modal lah kak. Macam dia fikir bisnes tu mungkin kena buka kedai kot. So kalau kita tak reach orang-orang macam ni, samanya dia orang tak tahu ada peluang kat luar sana. Contoh, kalau kita ada peluang, kita ada platform ataupun kita ada benda boleh tolong orang untuk orang tu keluar daripada kepumpung kemiskinan kita, kemiskinan hidup dia, tapi kita tak tolong, kita tak bagi tahu. Macam kita tak cakap kat dia macam kat sini ada tempat kerja, kat sini kau bolehlah jual barang ni kalau kau jual kau dapat untung RM50. So kalau kau jual 5 kau dah dapat 250 macam tu. So dia pun macam oh ya ke, kita dapat bantu dia. Orang yang rajin ni kita boleh bantu. Tapi kalau kita asyik fikir diri sendiri je, sebenarnya kita tak bantu siapa-siapa lah. Hidup kena ada matlamat yang lebih besar, bukan setakat untuk diri sendiri. Betul tak? Sugar baby dah banyak dah, tak ada orang komen pun. Dengar tak? Saya nak jadi ahli, macam mana boleh ke? Boleh. Kukia, semoga Allah merahmati. Amin. Naziha, Ravin, Hai Muaz, InsyaAllah. Kukias tua. Okay, kukias tua nak jadi ahli kuku ke? Kalau nak jadi ahli kuku boleh PM Syirah. Ya, betul. Rasulullah pun berniaga. Dan ada sebab kenapa Rasulullah SAW cakap 9/10 rezeki datang daripada berniaga. Okay, 9/10 kan? Bukan portion 2/10, 3/10, 4/10, 5.5/10, bukan. 9/10. Maksudnya dia sangat menggalakkan, beliau menggalakkan, baginda sangat menggalakkan umatnya berniaga. Tapi kenapa 1/10 tu dah? 1/10 tu mungkin orang yang akan bekerja dengan kita lah. Dia tak berniaga, dia bekerja dengan kita. Tapi dia sangat menggalakkan 9. Maksudnya macam kalau dalam mesyuarat tu, kalau kita tanya tu, bos kita dah setuju sangat lah. Dia setuju sangat. Tapi depend pada hang lah, hang nak teruskan ke tak, macam tu. 9/10. Maksudnya Rasulullah sangat menggalakkan umatnya untuk berniaga. Dia tahu sebab dari berniaga tu lah dapat ubah hidup seseorang jadi lebih baik. Sebab tu lah even kita kerja, berniagalah. Dari berniaga, korang akan rasa lain tau. Korang akan rasa lebih nikmat bila dapat tolong orang. Korang akan rasa lebih nikmat bila dengan usaha tu korang dapat jual satu produk ataupun servis. Walaupun RM10 yang korang dapat, korang akan rasa nikmat, seronok sampai nak sujud syukur. Dan korang akan rasa tawakal yang maha hebat, sangat tinggi tawakal korang, sebab bila korang tak berniaga, korang tak akan dapat duit. Dan kadang-kadang bila korang niaga dah gila-gila pun still tak dapat, dan kat situlah Allah menguji iman kita. Kita punya tahap kebergantungan pada Allah bila berniaga sangat tinggi. Iman kita diuji, dan bila kita pun bersyukur dan kita syukur, Alhamdulillah Allah, aku dah usaha macam ni dah, aku dah buat live, aku dah cerita apa yang platform bisnes aku dah nak bantu orang, aku dah sampaikan pada orang yang melihat, membaca yang aku buat macam ni, terpulang pada mereka lah. Dia pun nak ke tak nak berpaling ke, dia orang nak pilih. Tu depend pada mereka. So maksudnya kita dah usaha, tapi tetap Allah tak bagi, Allah hold, ataupun Allah nak tengok macam mana kita punya iman, tindakan dan kita punya respon. Kat situlah datangnya iman, kesabaran kita, dan kita akan jadi lebih jadi seorang yang lebih redha. Sebab kalau kita kerja dengan orang, kita tahu kita kerja, at the end hujung bulan kita dapat gaji. Kita macam
macam dah relax sangat dah. Tapi kalau dengan bisnes ni sangat menguji kemampuan dan usaha kita, tahap keberantungan kita pada Allah tu. So kalau korang dah kerja tapi korang tak bisnes, korang sebenarnya macam terlepas peluang yang sangat besar lah. Peluang membantu orang ramai dari produk yang korang jual, dari tim, daripada dengan produk tu juga korang boleh ajak orang lain jual juga produk yang sama. Lepas tu korang guide dia pula dapat income daripada barang yang dijual tu. Korang dapat pahala, dapat bantu dia ubah family. Tu satu kepuasan tau. Itulah kebahagiaan bila dapat tolong orang. Daripada yang sesama kita, tujuan sebenarnya kita nak tolong family kita, nak tambah income family kita. Kita takkan kaya dan kita takkan nak boleh tukar rumah, tukar kereta dengan happynya kalau kita still bekerja dengan orang. Boleh, tapi at the end tu tolak gaji, contohlah 2,000, tolak loan, tinggal RM50 lagi. RM50 tu lah nak bernafas sampai ke hujung bulan sana. Betul tak? Betul tak? Dengar tak? Sofa faham tak? Faham tak apa yang Syirah nak sampaikan? Agak-agak topik malam ni bermanfaat tak? Membantu tak korang? Hai Zayu Muhammad Asri, Zati, Mazlan. Ada orang share tak? Tak nampak orang share pun. Kita nak bagi hadiah. Tak ada love pun. Tak dapat love pun. Tak bermanfaat ke? Tak syok ke perkongsian ni? Ke korang tak faham? Korang faham tak? Kau okey tak? Kenapa semua senyap je? Cuba komen sikit. Tak ada air pula. Ya Allah. Terlepas Syirah syukur sebab Syirah dapat bagi handset kat Abah, beli handset kat Ibu. Tahun ni banyaklah juga Syirah boleh bagi kat family, walaupun tak banyak tapi ada. Syirah beli oven kat Ibu. Tu benda-benda kecil lah. Tapi tak cukup. Syirah nak bagi lebih banyak. Syirah bersyukur sangat. Bersyukur lah sebab Syirah ada kesedaran benda ni. Syirah tak nak lah jadi orang yang macam lupa diri kan. Tentang dah kahwin, tentang dah kerja. Macam mak ayah tu tepo sekali-sekala je. Tak nak lah macam tu. Sofa, faham tak? Siapa bisnes kat sini? Ataupun teringin nak bisnes? Siapa yang nak bisnes, nak di-guide, nak dibimbing, boleh beritahu Syirah. Syirah boleh bantu. Tanpa modal pun. Jangan risau. Tak ada siapa nak scam siapa. Kita just nak bantu orang yang nak dibantu je. Nak bantu orang yang nak ubah hidup dan nak bantu orang yang betul-betul ikhlas. Hai Faizal. Okay, Sofa faham tak? Cuba komen sikit siapa yang tengah tengok.
komen faham ke, betul ke, apa ke. Ada orang share tak? Tak nampak pun orang tulis share ke apa ke. Tuhai malam tiada bintang. Okay, rasanya takat tu je kot cerita tentang kenapa bisnes even dah kerja. So tu antara personal reason dan juga reason besar Syira kenapa Syira still business even dah kerja. Sebab bila impian besar, tindakan pun kena besar. Dan manusia tu diciptakan dengan akal, fikiran, hati, jiwa dan sempurna tubuh badan. Kita bukan kucing yang tak boleh cakap. Kita bukan pokok yang tak boleh gerak. Kita bukan bulan yang duduk kat atas yang tak boleh pergi mana. Kita bukan makhluk yang selain tu. Kita adalah manusia sebaik-baik ciptaan yang bila kita buat sesuatu tindakan, dia ada impact. Manusia dengan keinginan yang kuat dan usaha yang sangat besar akan melahirkan seorang yang hebat. Dan Syira percaya setiap seorang yang tengok video ni, tengok live ni, setiap seorang kat dunia ni adalah manusia hebat. Manusia hebat yang dia tak tahu diri dia tu hebat. Sebab dia tak buat apa-apa. Dia tak berani, mungkin dia takut gagal. Dia malu, dia tak ada ilmu. Dia rasa mungkin dia belum jumpa sebab kenapa dia perlu berubah. Dia tak sedar lagi. Mungkin bila satu masa dah hit dia, mungkin dia waktu tu baru dia terfikir dia kena berubah. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang tahu kelemahan dia apa, tahu masalah dia apa dan dia atasi masalah tu. Susah kalau kita tak tahu kekurangan diri kita, tak tahu masalah diri kita. Sebab dia takkan berubah lah kalau orang tu dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa yang perlu diubah. Dia tak tahu apa masalah dia. Bila orang tu tak tahu masalah dia apa, kita pun tak boleh nak selesaikan masalah tu. Tapi kalau dia tahu masalah dia ni, dan dia nak ubah masalah ni jadi benda ni, sebab dia nak dapatkan benda ni, kita boleh bantu. Tapi kalau orang tu sendiri pun tak nak buat apa-apa, just nak stay kat situ, nak selesa kat situ, nak baring dekat situ, tak nak gerak pergi mana-mana, kita tak boleh. Kita tak boleh paksa kuda pergi minum air. Tapi kita boleh bawa kuda tu dengan makanan untuk pergi minum air. Kita takkan boleh ajak orang tu lari naik gunung. Hanya orang tu sendiri yang boleh berlari bila dia ada kesedaran untuk berlari naik atas gunung. Tak ada siapa boleh paksa kita pergi ke puncak kecuali kita sendiri. Orang tu boleh tunjuk jalan je. Betul tak? Bila kita ada impian, kita sanggup buat apa saja. Dan bila kita ada kebengangan yang besar dalam diri kita, tak kisahlah kebengangan tu apa. Tak kisah kebengangan sebab ada orang hina kita, kebengangan sebab kita nak bagi yang terbaik untuk family tapi tak boleh, kebengangan sebab kita rasa kita ni tak pandai macam orang lain dan kita nak buktikan pada orang tu, kebengangan sebab macam-macam jenis sebab. Jadikan kebengangan tu api untuk menyalakan semangat kita. Jangan jadikan kebengangan tu buat kita lagi down, tapi jadikan kebengangan tu adalah api yang membakar. Faham tak? Setengah orang cakap, alah kau meniaga. Alah lagi meniaga, selepas bulan berhentilah tu. Itulah antara orang yang akan pesimis pada kita, tapi
Dia depends pada kita. Kita nak terima dengan negatif ke positif. Kalau kita ambil negatif, kita akan down, kita akan bengang, kita akan benci dia, kita akan tak buat apa-apa, kita akan block dia, that's it. Tapi kalau kita ambil benda tu sebagai positif, kita ambil benda tu sebagai pembakar semangat kita akan cakap, okay, kau tak percaya aku akan berjaya dalam bisnes, kau tunggu, aku pergi belajar dulu, aku buat sungguh-sungguh, nanti income aku RM10,000, RM15,000, kau tengok. Itu adalah kebengangan yang baik. Kebengangan yang membuatkan kita nak berubah, transform diri kita jadi lebih baik. Kadang setengah orang tu rasa bengang sebab dia selalu dibandingkan oleh mak ayah dia, sebab cakap, hang ni belajar pun malas, tolong mak pun malas, kerja pun malas, tak tahulah nak jadi apa. So dia rasa dia tu anak yang tak berguna. So jadikanlah apa kata-kata mak ayah tu, pandangan mak ayah tu satu yang salah, buktikan dia orang salah. Kalau kita rasa kita tak macam tu, buktikanlah. Janganlah rasa macam alah, ingat je bagus, aku pun bagus, tapi aku tak tunjuk apa-apa pun, aku tak mau buktikan apa-apa, aku malas layan. Orang malas layan ni ada benda boleh elok bila kita malas layan benda-benda yang tak patut, tapi ada benda yang kita sendiri kena ubah lah. Kita sendiri tahu benda tu tak boleh berpanjangan, janganlah simpan sikap tu. Ada sikap yang boleh simpan, ada sikap yang kita kena buang. So kenal diri kita, kenal apa yang kita nak, tengok apa impian kita, apa impian kita, dan cuba untuk dapat impian tu. Impian kita apa? Nak dapat kereta besar, motor besar, nak bawa mak ayah pergi travel. Impian kita nak pergi umrah, impian kita nak jadi seorang yang terkenal, yang pandai bercakap, yang dikenali. Listkan impian tu. Kadang kita tak pernah pun list, kita pun tak tahu kita ada impian ke tak. Impian tak salah. Impian itulah yang menjadikan kita nak pergi. Cuba bayang kita hidup tak ada impian. Maksudnya macam kita hidup tak ada arah. Tak ada arah. Arah impian tu adalah arah. Okay, cuba bayangkan kita ada waste. Tapi waste tu tanya, nak pergi mana? Tu kita cakap, mana-mana je. Tak kisah. Aku on je. Waste tu pun tak tahu nak cakap. Turn right ke, turn left ke, straight ke. Tak boleh nak cakap apa-apa sebab kita tak bagi arah. Cuba kita cakap, arah kita, okay, aku nak jadi usahawan. Aku nak dapat income RM10,000 sebulan. Cara apa nak buat? Jangan fikir lagi. Tulis dulu. Tu dulu. Yakin dulu Sebab apa? Bila orang tu tak nak berangan sebab dia takut tak dapat, sebab dia rasa apa yang dia fikir tu tak relevan untuk diri dia, dan dia rasa benda tu macam poyo ataupun tak masuk akal, sebenarnya dia tak yakin dengan Allah. Bukan dia tak yakin dengan diri dia tak yakin dengan Allah, sebab Allah yang gerakkan semua. Betul tak? Allah boleh jadikan kau jutawan sekelip mata, boleh jatuh kau terduduk, boleh bagi rezeki tiba-tiba, boleh buat apa saja, tapi kita tak buat. Sebab Allah yang buat semua tu. Doa lah, doa, usaha mesti dapat. Yang penting tahu dulu apa nak. Ni tak tahu apa nak, tak minta. Lepas tu bila suruh minta cakap tak mungkin. Ya Allah, apa pula tak mungkin? Hang tak minta pun untuk hidup hari ni, tapi still hidup. Tak minta pun nak ada makanan esok, tapi still ada makanan. Allah dah bagi pun. So still nak ragu-ragu ke dengan Allah? Just doa, minta, yakin. Itulah orang yang berimpian. Impian pada masa sama dia usaha. Sebab dia yakin Allah akan bagi. Itu konsep dia. Hiduplah dengan konsep tu. Okay? Rasanya macam lama dah kot sudah bercakap. Okay, Allah. Alhamdulillah. Saya rasa semoga perkongsian ni dapat membantu orang lain berfikir dan bagi manfaat buat manusia lain. Syira dengan niat
lillahi ta'ala nak bagi inspirasi, nak bagi sedikit sharing, perkongsian melalui pengalaman dan personal hidup Syira dan sedikit apa yang Syira belajar. So yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu atas kekurangan Syira sendirilah. So harap apa-apa, tak kisahlah kalau orang ada masalah ke apa, nak share something ke apa, nak pasal bisnes, boleh PM Syira, okay? InsyaAllah Syira akan bantu sedaya upaya. Okay, tak kisahlah pasal apa-apa pun. InsyaAllah. Terima kasih sebab menonton. Semoga kita jadi manusia yang bermanfaat, bukan sekadar untuk diri sendiri tapi untuk manusia lain. Lillahi ta'ala, dekat dunia kita kena jadi manusia yang kaya supaya kita dapat bermanfaat pada orang lain. Dan semoga manfaat kita tu dapat menjadi saham kita ke akhirat nanti. Kita boleh cakap ke Allah, ya Allah, aku dah usaha dekat dunia dengan niat untuk membantu mereka. Terpulanglah pada mereka untuk terima ke tak. Aku dah buat kerja aku seru untuk datang ke arah apa yang aku boleh bagi. Aku bagi peluang perniagaan, aku bagi sedikit pedoman, inspirasi dan sedikit kata-kata. Okay, alright. Okay, takat tu je sharing Syira untuk malam ni. InsyaAllah umur panjang Syira akan sharing lagi esok dengan topik yang lain pula. Okay, terima kasih sebab join live ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.